Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Okey, malam ni macam biasalah, dalam malam puaka aku akan berkongsi dengan korang kisah-kisah seram di atas permintaan salah seorang geng puaka yang ingin Zaf kongsikan kisah-kisah seram yang pernah berlaku di hotel. Jadi kalau korang dah bersedia, tak nak lengah masa, aku harap korang terhibur dengan keseraman level pisang. Macam biasa dalam malam puaka, let's roll the intro. Alright geng puaka, malam ni saya akan berkongsi dengan korang kisah-kisah seram ataupun pengalaman-pengalaman seram yang pernah terjadi kepada individu-individu yang pernah tinggal dekat hotel. Kalau kita bercakap pasal hotel, Zaf teramat yakin ramai di antara geng puaka yang pernah tinggal kat hotel. Tak kisahlah mahal ke, murah ke, cuba geng puaka bagi tahu Zaf, ada ke antara korang yang tak suka tinggal hotel? Memang tak ada lah. Memang tipu gila. Kalau kau pergi bercuti, nak tak nak, selain daripada rumah saudara mara ataupun homestay, hotel lah menjadi tempat utama untuk kita bersenang lenang, untuk kita rehatkan diri. Lagi-lagi pula kalau dapat hotel yang mahal, engkau dah mula terbayang dah. Servis yang baik, makanan-makanan yang sedap, dengan bilik yang teramat selesa, katil yang empuk. Itu yang kalau hotel mahal lah. Kalau standard rumah tumpangan, engkau nak lebih-lebih, memang tak dapat lah Jack. Engkau bayar pun sikit je. Jadi kisah yang pertama ni berlaku kepada Zahid. Zahid ni orang Kuantan, tetapi pada minggu tersebut Zahid ni terpaksa travel, terpaksa pergi ke Kuala Lumpur untuk menyertai satu program yang dianjurkan oleh MARA. Dan ini bukan pertama kali. Zahid ni dah selalu dah join apa-apa aktiviti ataupun program yang MARA ni ada kan. Dan secara kebiasaannya, pihak MARA akan sediakan hotel ataupun tempat tinggal untuk peserta-peserta yang datang daripada luar bandar. Sebab program yang diadakan oleh MARA berlangsung selama seminggu, bermula daripada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 6.30 petang setiap hari. Jadi hotel ataupun tempat penginapan tu memang kau untuk rehatkan diri je, bukannya kau nak bersenang lenang. Selebihnya kau akan pergi ke program yang diadakan oleh MARA. Jadi Zahid ni dalam pemikiran dia, disebabkan ini bukan pertama kali dia join program yang diadakan oleh MARA, dia pun pergilah ke KL tanpa dia fikirkan yang dia kena cari tempat tinggal ke, yang dia kena bayar hotel sendiri. Tetapi malang sekali, sebab pada minggu tersebut apabila dia sampai je dekat KL, ada satu berita buruk. Sampai-sampai je dekat tapak lokasi event tu, pihak MARA bagi tahu pada program kali ni pihak MARA tidak akan sediakan tempat tinggal. Semua peserta terpaksalah cari hotel ataupun tempat penginapan sendiri. Jadi Zahid ni dah serabut lah. Alamak, aku dah join hampir 5 program, sebelum ni ada je tempat tinggal. Aduh, lain kali bagilah tahu awal. Dia dah mula berkecamuk dah hati dia. Panas hatilah. Kalau lah tahu kena cari hotel sendiri, maybe Zahid dia tak adalah join kan. Dia malas nak keluar duit. Tapi dah halang-halang sampai kat Kuala Lumpur, Zahid ni pun pergilah mencari hotel yang murah-murah. Yelah, nak stay selama seminggu tu. So dia pusing-pusing area KL dan akhirnya dia dapat satu hotel yang memang ngam-ngam soy, memang murah. Semalam hanya RM60 dekat area Brickfield. Dan mungkin ada di antara geng puaka yang tak pernah turun KL. Area Brickfield ni dekat mana Zaf? Area Brickfield ni dia berdekatan dengan KL Central, ataupun nak senang faham, area Brickfield ni adalah tempat komuniti India, ataupun Zaf boleh panggilkan Little India. Dekat situlah kawasan di mana kalau setiap kali Deepavali je, orang-orang India nak cari barang ke, nak cari apa
apa-apa, pakaian, makanan, korang boleh pergi ke area Brickfield tu. Memang mantap gila. Dia lebih kurang Petaling Street lah. Petaling Street kan Chinatown. Itu untuk rakyat Cina ataupun kaum Cina. Tetapi Brickfield untuk kaum India. Okey, faham So Zahid pun masuklah ke salah sebuah hotel yang ada kat area Brickfield tu, dan dekat kaunter ada seorang lelaki India yang jaga. Jadi Zahid pun bila pergi dekat lelaki India tu, Zahid cakap lah, bos, saya nak stay sini 6 hari lah. Ada bilik kosong tak? Jadi pemudi India tu pun cakap, ada. Tapi satu malam RM60 lah. Kalau you mau stay sini 6 hari, 360. Okey lah. Dan bila Zahid kira-kira balik, okey lah juga 6 hari tu. Mana nak dapat dah. Lagipun aktiviti dah nak bermula dah esok. Tak ada pilihan, Zahid pun bersetuju. Tetapi lelaki India yang jaga kaunter ni, punyalah baik. Dia cakap kat Zahid ni, bos, saya rasa ini macam lah. You bayar RM60, you bayar untuk satu malam dulu. You try stay. Kalau you suka itu bilik, kalau you selesa, baru you bayar yang lagi 5 hari tu. Tetapi Zahid ni dia tak nak. Dia cakap, tak apalah bos, saya bayar teruslah 360. Saya malas lah nak semak kepala. Kejap kan duit saya dah terpakai ke tempat lain, dah tak mampu nak bayar dah. So bila Zahid cakap macam tu, lelaki India ni sempat bagi tahu Zahid, you betul lah mau bayar terus 6 hari. Kalau you bayar terus 6 hari 360, katalah kan you stay sini 2 hari, lepas tu you mau cabut, you mau keluar, saya takkan pulang ini duit tau. Better you fikir elok-elok. Jadi Zahid ni tak tahulah sebab dia penat sangat hari tu. Dia cakap, tak apalah bos, saya nak cari hotel lain buat apa? Tak ada, saya tak kisah pun. Lagipun saya just nak rehat je. Bolehlah saya bayar terus 360. Jadi India tu pun malas dah kan. Zahid ni nak sangat bayar 6 hari terus. Okeylah, dia bersetujulah. Dan selepas dah register nama apa semua, lelaki India ni pun bagilah tahu Zahid yang bilik dia terletak dekat tingkat 3. Bilik bernombor 302. Jadi disebabkan penat, Zahid pun terus ambil kunci bilik. Dia menuju ke tingkat 3 dan terus masuk ke bilik 302. Waktu Zahid ni buka pintu bilik, dia memberi salam, Assalamualaikum. Dan bila Zahid masuk, dia boleh rasa ada satu angin yang seakan-akan suam-suam kuku menghempas ke muka dia. Tetapi Zahid ni tak ada fikir apalah. Dan waktu dia masuk bilik tu pun, dia boleh terhidu bau yang teramat wangi. Tetapi Zahid ni tak fikir apa juga. Sebab dalam bilik tu, walaupun keadaan dia muram, yalah bilik RM60 kan, cadar okey lah, bersih lah juga, kecil, lepas tu adalah TV bodoh je. Tetapi bau ni seakan-akan membuatkan Zahid, dia tak rasa takut, tetapi dia rasa selesa. Okey lah. Walaupun bilik tak adalah semegah mana, tak adalah selesa sangat, tetapi baguslah, wangi betul bilik ni. Dan lepas Zahid dah tengok kawasan tempat katil dia apa semua, dia pun masuklah ke dalam bilik air. Dan waktu dia masuk ke dalam bilik air, Zahid ni dia jadi pelik sikit. Orang baru tinggal ke kat dalam bilik ni? Sebab selalunya apabila Zahid ni tinggal kat hotel-hotel, bila dia masuk je tandas, dia nak lantai tandas tu kering. Selalunya kering je lah, tak adalah basah. Tapi hotel yang dia duduk kali ni dengan lantai basah macam orang baru lepas mandi. Lepas tu ada pula rambut-rambut yang panjang warna hitam berterabur dekat area lantai tandas tu. Jadi dalam hati Zahid, aduh, ini potong, ini aku tak suka. Alah, tahulah hotel murah, tapi kalau ya pun, takkanlah tak kemas kot. Biar kering dulu ke. Kalau tak pun kasihlah bilik yang selesa. Zahid pada masa tu dia dah serabut dah kepala dia. Dia pun malas nak fikir. Kalau dia komplain pun, silat-silat India tu akan marah dia balik. You bayar RM60, you nak cerita lebih pula. Jadi Zahid ni pun reda. Dia pun pergilah dekat katil. Dan waktu dia baring tu, tiba-tiba bunyi telefon yang ada kat dalam bilik tu berbunyi. Kring, kring. Kring, kring. Kring, kring. Bila Zahid terdengar bunyi telefon kat dalam bilik tu berdering, Zahid ni dia jadi pelik sikit. Siapa yang call aku guna telefon bilik ni? Setahu aku, sebelum ni aku tinggal kat mana-mana hotel, mana pernah telefon kat dalam bilik tu berbunyi. Jadi Zahid pun malas nak fikir, dia pun terus jawab. Dan waktu Zahid jawab, bila Zahid cakap hello je, dia boleh dengar di talian tu ada satu suara perempuan. Hello, awak selesa tak duduk kat bilik tu? Semuanya okey?
Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Bila Zahid terdengar perempuan ni tanya dia berkenaan bilik hotel, Zahid pun cakap lah balik kat perempuan ni, tak apa cik, sekarang ni semua okey. Kalau ada apa-apa nanti saya call cik balik. Dan perempuan ni terus letak telefon tau bila Zahid cakap macam tu. Jadi pada masa tu Zahid ni dah mula terfikir dah, takkanlah hotel tumpangan, hotel murah macam ni, servis dia sampai tahap macam ni, dahsyat betul. Siapkan pekerja hotel call, tanya customer semua okey ke, selesa tak cik. Dia pergi hotel mahal pun tak pernah lagi pihak hotel call bilik tau, sampai tanya okey ke, selesa ke. Tapi sebab Zahid ni malas nak fikir, dia pun rehat lah. Dia baring kat atas katil tu, sedar-sedar dia terlelap. Dia bangun je disebabkan kawan dia yang tinggal kat KL call telefon bimbit dia. Jadi dalam keadaan mamai-mamai tu, Zahid apabila dapat panggilan daripada kawan dia, Zahid pun jawab lah, Assalamualaikum. Weh Hamidi, kenapa kau call aku ni? Dan Hamidi pun tanyalah Zahid ni, weh Zahid, aku dengar kau join aktiviti Mara Kau dah sampai KL ke belum ni? Lalu Zahid pun bagilah tahu Hamidi, weh Hamidi, aku dah sampai dah KL pagi tadi. Ni aku stay dekat hotel lah, hotel dekat area Brickfield. Apa kau call aku ni? Dan Hamidi katakan, yang kau pergi stay hotel tu apa hal? Aku dengar yang pihak Mara tak sediakan hotel. Lain kali, kalau dah pihak Mara tak sediakan hotel, engkau stay je lah rumah aku. Yang kau pergi sewa hotel tu nak buat apa? Dan Zahid pun bagilah tahu Hamidi, aku tak nak susahkan kau bro. Lagipun kau dah kahwin apa? Seganlah aku. Takkan aku nak stay rumah kau seminggu. Dan sewaktu mereka sedang rancak berborak, tiba-tiba Hamidi ni tanya Zahid, weh Zahid, engkau datang sini berapa ramai? Kau seorang ke ataupun kau bawa awek kau? Amboi, sekarang dah reti dah check in hotel dengan awek. Jadi Zahid ni tak faham. Dia tanyalah Hamidi, apa yang kau merepek ni? Weh, aku stay seorang mana ada awek? Apa yang kau cakap aku bawa awek ni? Dan punyalah terkejut Zahid apabila Hamidi ni bagi tahu dia, alah, tak payah serok daripada aku Aku dengar lah awek kau menyanyi tadi. Jadi Zahid tanya lagi sekali Hamidi, weh, aku serius ni. Sumpah doh aku seorang. Masa bila pula ada perempuan nyanyi, ada awek nyanyi? Kau jangan takutkan aku. Aku dah lah tinggal seorang ni. So bila Zahid cakap macam tu, Hamidi ni tergelak Dia teruslah cakap kat Zahid, tak adalah Zahid, aku saja sakat kau. Alah, kau ni penakut sangat lah. Nanti kalau kau free ke apa, datang je rumah aku. Wife aku pun ada tanya pasal kau. Kau datang je. Kau pun bukan selalu datang KL. So Zahid pun cakap, okey lah, nanti kalau aku free, lepas dah habis event, aku datanglah rumah kau. Dan selepas habis berbual tu, tiba-tiba perut Zahid ni dia rasa lapar. Dia dah tak makan daripada siang tadi. So dia fikir, dekat Brickfield waktu aku masuk kat hotel tadi, aku ada nampak ada kedai mamak kat sebelah tu. Malam-malam ni kalau kena roti canai banjir dengan teh tarik, sedap juga. So tanpa lengah masa, Zahid pun teruslah salin pakaian, dah bersiap-siap nak turun ke bawah lah, nak tapau roti canai dengan teh tarik. Dan waktu dia nak keluar tu, dekat hujung telinga Zahid, dia terdengar ada satu suara perempuan. Awak nak pergi mana awak? Janganlah tinggal saya. Janganlah tinggal saya. Zahid terus tersentak apabila dia dengar suara perempuan ni bisik dekat telinga dia. Jadi sepantas kilat, Zahid pun paling muka dia memandang ke arah dalam bilik. Zahid cuba cari daripada mana datang suara ni. Biar betul aku tak salah dengar ni. Zahid cukup yakin yang dia memang dengar ada suara perempuan bisik kat dia tau. Dan disebabkan dah takut, Zahid ni dia fikir positif juga. Kemungkinan suara tu aku salah dengar kot. Mungkin bunyi tu datang daripada atas. Sebab daripada tadi aku boleh dengar dekat atas bilik aku ni ada orang berjalan. Dia dengar ada suara perempuan menyanyi. So kemungkinan bunyi pelanggan yang daripada bilik atas lah. Dan Zahid pun dia terus, sebab lapar, dia terus turun ke bawah, pergi ke kedai mamak tu. Dia pun tapaulah roti canai dengan teh tarik. So malam tu Zahid pun lepak kat dalam bilik dia sambil menonton televisyen. Apa yang ada je, siaran pun kejap ada kejap tak ada. Dia pun makanlah roti canai. Lepas tu dia minum teh tarik. Lepas dah puas, jam pun dah pukul 12 lebih, Zahid pun lelaplah kan mata dia disebabkan esoknya
Aktiviti bermula jam 8.30 pagi. Dia nak kena bangun awal. Dan waktu Zahid tidur pada malam tu, Zahid terjaga apabila dia terdengar ada suara perempuan menyanyi, guys. Nina Bobo, Nina Bobo, bulan kan menjagamu, tidurlah sayang Nina Bobo. Terjagalah Zahid daripada tidur apabila Zahid terdengar ada satu suara wanita yang mendayu-dayu menyanyikan lagu Nina Bobo. Zahid memandang ke kiri, memandang ke kanan di dalam bilik dia untuk Zahid mencari daripada mana datang suara yang cukup halus ni. Dan sewaktu Zahid sedang memerhatikan dekat dalam bilik dia, Zahid terdengar daripada arah bilik air shower mula terpasang, seakan-akan ada orang tengah mandi kat dalam bilik air. Jadi disebabkan hati dah mula berdebar, Zahid pun hanya duduk di atas katil. Dia tak tahu apa nak buat. Dia hanya mampu mendiamkan diri. Dan pada masa itulah Zahid lagi sekali terdengar suara seorang wanita yang mengatakan kepada Zahid, boom, pada masa tu pintu tandas dia terus bergegar berkali-kali. Jadi dalam keadaan yang teramat takut, dalam keadaan yang terkejut, Zahid ni terus melompat daripada katil dia. Dan Zahid tak fikir banyak disebabkan dia dah tak tahu nak baca apa dah. Dia memang takut gila. Yelah, first dengar bunyi suara perempuan, lepas tu tiba-tiba pintu tandas bergegar dengan kuat. Zahid ni dengan seluar pendek, dengan baju tidur, dia terus lari keluar bilik, dia turun ke lobi hotel. Dan waktu dia turun ke lobi hotel, dekat kaunter masih lagi pekerja yang sama, pekerja India tadi. Dan bila pekerja India ni nampak Zahid dalam keadaan pucat, menggelupur turun ke lobi hotel tu, pekerja India ni terus cakap kat Zahid, bos, you okay tak? Abang, you punya muka pucat. Kan saya sudah cakap, you bayar untuk 1 malam dulu. Saya mahu you check bilik tu okey ke tak. Ini baru malam pertama lah. You sudah kena teruk macam ni lah. Ha? You tak ada berani ke? Mau stay? You stay sajalah. Kalau tak, duit you burn tau. Bila pekerja India tu cakap macam tu, dalam hati Zahid kurang hajar betul. Kalau kau tahu bilik yang kau kasih aku tu berhantu, at least bagilah tahu awal-awal. Tak adalah aku bayar terus. Dan waktu itulah Zahid memang dah tak berani dah. Dia nak naik kat bilik dia. Dia dah memang takut. Dia terus call Hamidi. Hamidi, aku segan dengan kau ni. Tapi boleh tak malam ni aku nak tumpang tidur rumah kau? Aku minta maaf sangat. Nanti aku cerita apa yang jadi. Aku takutlah Hamidi. Dan Hamidi seakan-akan faham. Hamidi pun teruslah cakap kat Zahid ni, tak apa. Kau tunggu situ. Nanti aku dengan wife aku datang jemput kau. Kau tak payah pergi mana-mana. Kau tidur je rumah aku. Tak ada hal lah. Dan tak lama lepas tu, Hamidi pun sampai dekat hotel tu. Zahid pun dah masuk kat bilik dia. Dia dah kemas apa yang perlu. Dan Zahid terus keluar daripada hotel tu. Duit dia tadi sebanyak 360. Burn macam tu je lah. Dan waktu Zahid lepak dekat rumah Hamidi, Zahid ni pun ceritalah apa yang terjadi. Dan menurut Hamidi, dia memang tahu yang kawan baik dia ni mesti terkena gangguan punya. Sebab dia boleh dengar sewaktu dia tengah borak dengan Zahid, dia dengar ada suara wanita yang mendayu-dayu menyanyikan lagu Nina Bobo. Dan selepas daripada kejadian tu, dikatakan hotel ataupun bilik di mana Zahid tinggal rupa-rupanya pernah terjadi kejadian bunuh diri seorang wanita yang dijumpai mati kat dalam bilik tu. Dan disebabkan terlalu banyak gangguan dekat bilik yang Zahid tu tinggal, sebab itulah pekerja India tu awal-awal lagi dia dah cakap kat Zahid, apa kata you bayar untuk 1 malam dulu. Nanti kalau you selesa, baru you bayar untuk 5 hari terus.
Tapi Zahid ni degil. Akhirnya disebabkan kau degil, engkau stay bilik tu tak sampai sehari, tetapi kau bayar 360 banana, man. Itulah kepisyangan yang sebenar bagi diri Zahid. Jadi itu adalah kisah yang pertama, dan aku ingin berkongsi dengan korang kisah yang kedua yang terjadi kepada Nurul semasa dia pergi bercuti di Langkawi, guys. Yeay! Kisah yang kedua diceritakan oleh Nurul sewaktu dia pergi bercuti, short vacation, selama 3 hari 2 malam di Pulau Langkawi. Disebabkan ini percutian pendek, Nurul ni dia malas nak check in hotel yang mahal-mahal. Dia nak ambil hotel yang murah dekat area berdekatan Pantai Cenang. Kalau dapat yang bawah RM100, hotel tu nampak cantik, selesa, itulah yang dia ambil. Jadi lepas dah pusing area Pantai Cenang tu, Nurul ada tertarik dengan satu hotel yang harga dia bawah RM100 dan nampak cantik daripada luaran, berdekatan je dekat kawasan pantai. Dan sepanjang Nurul tinggal dekat situ selama 3 malam, malam kedua barulah berlaku kejadian pelik. Sebab malam pertama tu Nurul masuk dah agak lewat petang sikit, dan pada malam tu tak ada apa pun yang berlaku. Bunyi yang pelik-pelik ke, penampakan yang menakutkan, memang tak ada. Nurul ni rasa yang hotel tu cukup selesa untuk dia tinggal. Tetapi bila masuk malam kedua, Nurul ni dia ada satu perangai. Tak kisahlah dia pergi bercuti ke, dia pergi masuk hotel mana-mana ke, dia takkan tinggal solat dan dia takkan sesekali tinggal baca Al-Quran. Itu dah jadi habit dia. Memang kebiasaan Nurul ni pergi je bercuti, dia akan bawa Al-Quran, dan kalau ada masa yang terluang pada belah malam, dia akan baca Quran. Bagus betul Nurul ni. Dan pada malam kedua tu, disebabkan dia tak tahu nak buat apa dah, dia pun fikir nak rehat di dalam bilik sahaja, Nurul pun mula membaca Al-Quran, dan di sinilah mula berlaku kejadian-kejadian yang agak menyeramkan. Jam menunjukkan pukul 9.32 malam. Nurul baru sahaja balik selepas makan malam berdekatan dengan area Pantai Cenang. Dan pada belah malam tu, disebabkan Nurul ni malas nak keluar, nak pergi berjalan-jalan, Nurul hanya luangkan masa di dalam bilik. Selepas sahaja menunaikan solat isyak, Nurul pun ambil Al-Quran dia, duduk di atas katil, dan Nurul mula membaca Al-Quran daripada satu surah ke satu surah ke satu surah. Dan waktu Nurul sedang baca Al-Quran, tiba-tiba bacaan dia agak terganggu. Disebabkan waktu dia baca, Nurul boleh terdengar ada satu lagi suara seakan-akan ikut dia baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila Nurul terdengar ada satu lagi suara yang mengikut dia baca Al-Quran, dan pada masa yang sama, suara ni seakan-akan mengejek bacaan dia, Nurul dah mula meremang. Dia tak rasa takut, tetapi bulu roma dia dah mula meremang. Nurul pada masa tu dah tahu dah ada sesuatu yang berada dekat dalam bilik hotel dia yang tidak suka mendengar alunan Al-Quran yang sedang dia baca. Jadi Nurul pun habiskan, dia teruskan bacaan dia 2-3 surah lagi, dan selepas dia habis, disebabkan suara tu masih lagi mengikut bacaan dia, diselangi dengan gelak-gelak ketawa, Nurul pun pergilah ke dalam tandas, mengambil wuduk lagi sekali, dan Nurul pun mula menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum dia tidur. Dan sewaktu Nurul menunaikan solat sunat 2 rakaat, apabila Nurul bangun saja daripada rakaat pertama, Nurul ingin masuk ke rakaat kedua. Lagi sekali waktu Nurul baca Al-Fatihah, suara tu kembali, guys. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Itulah yang berkali-kali Nurul ulang di dalam hati dia, disebabkan dia ingin habiskan solat sunat 2 rakaat dia, walaupun suara tu agak mengganggu, agak membuatkan Nurul ni rasa gemetar. Dan sewaktu Nurul rukuk untuk rakaat yang kedua, Nurul perasan di hadapan dia, di hujung mata dia, ada satu susuk tubuh yang betul-betul berada dekat depan Nurul, seakan-akan sedang rukuk menghadap Nurul. Dan tak salah guys, bila Nurul ni bangun daripada rukuk, sebelum Nurul ni turun sujud, Nurul terkejut. Sebab Nurul nampak bila dia bangun daripada rukuk, dekat depan dia, meremang pula Zaf pun. Cerita Nurul ni memang lain macam guys. Korang bayang Nurul tengah solat, dan lepas dia rukuk rakaat kedua tu, bila Nurul bangun daripada rukuk, Nurul nampak dekat depan dia ada seorang nenek, seakan-akan nenek kebayan, yang berpakaian lusuh, pakai macam baju kurung yang lama, berkain batik, sedang ikut Nurul ni solat. Tetapi nenek tua ni menghadap Nurul. Jadi Nurul pun tutup mata dia, dia pun terus sujud, dia nak habiskan solat dia. Dan bila dia sujud, nenek yang berada kat depan dia ikut sujud juga. Nenek ni ikut setiap langkah yang Nurul ni buat. Dan sebaik saja Nurul kasih salam, Nurul pandang ke depan, bam! Kelibat nenek ni hilang daripada pandangan. Dan dalam keadaan yang menggigil, yang teramat takut, Nurul pun terus secara perlahan dia buka telekung dia. Dia pun pergi ambil wuduk lagi sekali, barulah dia naik dekat atas katil untuk tidur. Tetapi guys, belum berakhir lagi. Waktu Nurul ni tidur, beberapa kali Nurul boleh dengar daripada dalam tandas ada suara nenek tua yang berkali-kali menyebut nama dia, menyeru nama dia dalam keadaan ketawa. Walaupun Nurul ni teramat takut, tetapi Alhamdulillah disebabkan dia solat tak tinggal, lepas tu ke mana sahaja dia akan baca Quran, adalah sikit keberanian, keimanan di dalam hati Nurul. Nurul pun mulalah membacakan beberapa ayat 3 Qul, ayat kursi, ayat Al-Fatihah, apa sahaja yang dia tahu. Suara nenek yang daripada tadi menyeru ataupun memanggil nama Nurul ni dah mula senyap, dah mula tak ada dah suara tu. Jadi dalam hati Nurul, Alhamdulillah, kemungkinan disebabkan dia dah mula membaca beberapa ayat Al-Quran, nenek ataupun gangguan jin ni dah mula hilang. Tetapi part yang terakhir, kejadian yang last ni lah yang kalau terjadi dekat korang, kalau terjadi kat Zaf pun meremang mat. Sebab selepas Nurul baca ayat Quran tu, Nurul ingatkan yang nenek kebayan yang daripada tadi duk mengganggu tidur dia, duduk kat dalam tandas tu tak habis-habis panggil nama dia, ingat dah hilang macam tu je. So Nurul pun dia nak sambung tidur lah. Sebab time tu si ingat Nurul jam lebih kurang pukul 4 lebih pagi, dah nak subuh dah. Dan waktu Nurul sambung tidur tak sampai 5 minit, korang tahu apa yang jadi kat Nurul? Tiba-tiba kaki belah kanan Nurul direntap dengan kuat. Nurul ni waktu baring, dia hampir terjatuh daripada katil. Dia hampir turun ke bawah sebab kaki dia ditarik oleh satu tangan dengan cukup kuat. Tarik dia ke bawah. Dan bila Nurul terjaga, Nurul terkejut, dia buka mata, betul-betul dekat bawah katil dia, dia boleh nampak susuk nenek kebayan ni yang terbongkok ni tadi memandang ke arah dia. Janganlah baca dah. Kesian nenek. Nenek sakit, cu. Nenek sakit.
Dalam sekelip mata, selepas saja nenek ni dah rentap kaki Nurul, Nurul pun terkejut lalu ternampak nenek Kebayan yang betul-betul duduk di bawah katil dia. Tak lama lepas tu, azan subuh pun berkumandang. Dalam hati Nurul, Alhamdulillah, nenek yang tadi muncul dekat bawah katil Nurul terus hilang dalam sekelip mata dan Nurul pun tak lengah masa, dia teruslah pergi ke dalam tandas, mengambil wuduk dan mula menunaikan solat subuh. Dan sejak daripada kejadian tu, nasib baiklah malam terakhir tu Nurul banyak luangkan masa di luar, bukan di dalam bilik dia. Jadi tidaklah mengalami apa-apa gangguan. Tetapi apa yang Nurul katakan, dia kasih satu hint kepada orang yang pergi Pulau Langkawi, terutamanya yang tinggal hotel yang berdekatan dengan Pantai Cenang. Betul-betul dekat hujung pantai tu, dekat situlah di mana tempat Nurul ni tinggal. Dia betul-betul berdekatan dengan satu bar yang agak terkenal. Tapi yang mana satu, korang tekalah sendiri. Jadi itulah dua gangguan yang dialami oleh dua individu sepanjang diorang tinggal dekat hotel. Ada tak pengalaman geng puaka yang pernah terkena gangguan sewaktu korang tinggal kat hotel? Korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang suka episod pada malam ni, korang boleh tekan button subscribe dan juga button like. Kalau korang tak suka, tekan je button dislike tu dan komenlah apa sahaja yang korang nak. InsyaAllah kalau Zaf suka, Zaf akan reply. Kalau Zaf tak suka, Zaf tak reply. Sebab apa? Sebab boleh, dik. Tiba. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Kalau ada cadangan ataupun kisah-kisah seram yang korang ingin Zaf kongsikan dalam malam puaka pun, korang boleh komen dekat bawah juga. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Yeah!